Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada murid-murid kelas tahun 6 efektif. Hari ini, pelajaran bagi mata pelajaran sejarah akan diteruskan dengan tajuk 3, Pencapaian dan Kebanggaan Negara dan unit 7, Malaysia di Persada Sukan. Okey, jadi sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ada sediakan satu aktiviti teka gambar. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan kepada murid-murid beberapa gambar dan cikgu nak murid-murid nyatakan apa gambar yang ditunjukkan oleh cikgu sebentar lagi. Okey, jadi kita mulakan dengan gambar yang pertama iaitu gambar ni. Okey. Apa yang murid-murid faham tentang gambar ni? Okey, gambar ini berkaitan dengan permainan apa? Okey, betul. Permainan bola sepak. Okey, betul. Okey. Yang kedua. Okey. Gambar ni merupakan logo bagi sukan apa? Okey, betul. Okey, gambar ini merupakan logo bagi sukan Olimpik. Okey, bagus. Dan akhir sekali. Okey. Gambar ini, siapakah atlet negara dalam gambar ini? Okey, betul. Datuk Lee Chong Wei. Okey, bagus. Okey, pada semua murid-murid kerana telah berjaya menjawab gambar yang ditunjukkan oleh cikgu sebentar tadi. Okey, jadi cikgu nak teruskan kita pada hari ini iaitu pencapaian negara dalam sukan antarabangsa. Okey, jadi sebelum kita teruskan dengan pelajaran kita hari ini, cikgu nak nyatakan kepada murid apa objektif pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, iaitu pada hari Khamis 15 hari bulan 7 2021. Okey, objektif pembelajaran. Okey, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama, mengenal pasti 3 pencapaian Malaysia dalam bidang sukan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dan yang kedua, murid dapat menentukan 2 kepentingan sukan kepada pembangunan negara. Okey, kita beralih pula kepada kriteria kejayaan, iaitu yang pertama, murid dapat menamakan sekurang-kurangnya 3 pencapaian Malaysia dalam bidang sukan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dan yang kedua, murid dapat menerangkan sekurang-kurangnya 2 kepentingan sukan kepada pembangunan negara. Okey, jadi kita akan lihat terlebih dahulu apa pencapaian negara dalam bidang sukan. Okey, cikgu hari ini cikgu nak fokuskan kepada bidang sukan antarabangsa, iaitu pelibatan atlet Malaysia dalam sukan antarabangsa. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 152 dan juga muka surat 153. Okey, kita mulakan pembelajaran kita. Okey, ini merupakan antara kejohanan sukan antarabangsa yang disertai oleh atlet Malaysia. Okey, iaitu yang pertama, sukan C. Yang kedua, sukan Asia, sukan Commonwealth, sukan Olimpik, Piala Thomas, kejohanan badminton terbuka All England. Okey, Piala Thomas dan kejohanan badminton terbuka All England ni ialah kejohanan bagi sukan badminton. Okey, iaitu kita fokuskan pada sukan badminton. Okey, dan akhir sekali ialah hoki Piala Dunia, iaitu untuk sukan hoki. Okey, kita lihat kepada kejohanan sukan yang pertama, iaitu sukan C. Okey, sukan C ni diperkenalkan pada tahun 1977. Nama asal sukan C ni ialah South East Asia Peninsular Games, iaitu kita ringkaskan kepada SEAP.
Okey, tapi sekarang ni dipanggil Sukan C. Okey, Sukan C ni disertai oleh 11 buah negara di Asia Tenggara. Okey, contoh negara bagi Asia Tenggara ialah Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand dan sebagainya. Okey, pada tahun 1989, 2009 dan 2011, Malaysia telah berjaya mengundul Ibu Emas. Okey, Ibu Emas ni apa? Okey, Ibu Emas ini ialah merujuk kepada pingat emas yang dimenangi dalam Sukan C. Okey. Jadi maknanya pada tahun 1989, 2009 dan 2011, pasukan bola sepak Malaysia telah berjaya memenangi pingat emas dalam bola sepak. Okey. Seterusnya, pada tahun 2011, Malaysia telah menjadi juara kejohanan dengan mengutip 111 pingat emas, 75 perak dan 85 gangsa. Okey, ini antara pencapaian terbaik Malaysia dalam Sukan C. Okey, ini merupakan antara atlet Malaysia yang memenangi pingat emas dalam Sukan C, iaitu yang pertama Pandalela Rinong, iaitu yang merupakan atlet terjun papan anjal, dan yang kedua atlet Salim Zulkifli, iaitu atlet bowling. Kita beralih pula kepada Sukan Asia. Okey, Sukan Asia ni mula diperkenalkan pada tahun 1951. Okey, Sukan Asia ni disertai oleh negara Asia. Okey, antara atlet yang berjaya mengharumkan nama negara di Sukan Asia ialah Tan Sri Datuk Dr. M. Jegathesan pada tahun 1966 dan juga Labuan Pit pada tahun 1982. Okey, pada tahun 2010 ialah merupakan tahun pencapaian terbaik Malaysia dalam Sukan Asia apabila berjaya memenangi 9 pingat emas. Okay. Kita beralih pula kepada Sukan Commonwealth. Okay. Sukan Commonwealth ni mula diperkenalkan pada tahun 1930. Okay. Sukan Commonwealth ni disertai oleh negara bekas tanah jajahan British sahaja. Jadi maknanya jika negara tu bukan tanah jajahan British, maknanya negara tu tak boleh sertai Sukan Commonwealth. Okay. Pada tahun 1998, Malaysia berjaya menduduki tempat keempat dalam keseluruhan kejohanan. Okay. Pada tahun 2010 pula, di New Delhi, India, Malaysia berjaya mendapat pungutan pingat terbaik iaitu 12 emas, 10 perak dan 13 gangsa. Pada tahun 2014, di Glasgow, negara kita cemerlang dalam sukan badminton, terjun papan anjal dan juga angkat berat. Okey, gambar ni merupakan antara atlet Malaysia yang berjaya memenangi pingat emas dalam Sukan Commonwealth, iaitu Muhammad Aznil Bidin ni merupakan atlet angkat berat dan Pandalela Rinong dan juga Jun Hung ni ialah atlet bagi terjun papan anjal. Okey, kita beralih pula kepada Sukan Olimpik, iaitu antara sukan berprestij di dunia lah, sukan yang hebat. Okey, iaitu Sukan Olimpik ni mula diperkenalkan pada tahun 1896. Okey, Sukan Olimpik ni Malaysia amat cemerlang terutamanya dalam bidang olahraga, badminton dan juga bola sepak. Okey, pada tahun 1964 di Tokyo dan tahun 1968 di Mexico, Tan Sri Datuk Dr. M. Jegathesan ni layak ke peringkat akhir acara 200 meter. Itu antara kejayaan Malaysia dalam Sukan Olimpik. Okey, antara pingat yang dimenangi oleh atlet Malaysia dalam Sukan Olimpik, kalau rujuk dalam buku teks, pada tahun 1962, Malaysia berjaya mendapat 1 pingat gangsa di Barcelona. Pada tahun 1996, Malaysia berjaya mendapat 1 pingat perak, 1 pingat gangsa di Atlanta.
Okay, pada tahun 2008, Malaysia berjaya mendapat 1 pingat perak di Sukan Olimpik Beijing. Tahun 2012, Malaysia mendapat 1 pingat perak, 1 pingat gangsa di Sukan Olimpik London. Dan akhir sekali pada tahun 2016, Malaysia berjaya mendapat 4 pingat perak dan 1 pingat gangsa di Sukan Olimpik Rio de Janeiro di Brazil. Okey, seterusnya kejohanan Piala Thomas. Okey, Piala Thomas ni diperkenalkan pada tahun 1949 di Preston, England. Okey, Malaysia berjaya menjuarai kejohanan pada tahun 1949, 1955, 1967 dan 1992. Okey, antara atlet yang berjaya memenangi kejohanan Piala Thomas ialah Datuk Muhammad Razif Datuk Siddiq dan Datuk Seri Muhammad Jalani Datuk Siddiq. Seterusnya, kita beralih kepada kejohanan badminton terbuka All England, iaitu kejohanan ini mula diperkenalkan pada tahun 1899. Okey, Malaysia pada kejohanan ini berjaya menjuarai acara berregu lelaki pada tahun 1949, 1951 hingga 1954, 1959, 1965 hingga 1966, 1971, 1982 dan 2007. Okey. Bagi acara individu lelaki, Malaysia berjaya menjuarai pada tahun 1950 hingga 1957, 1966, 2003, 2010, 2011 dan 2014. Okey, seterusnya Hoki Piala Dunia, iaitu kejohanan Hoki Piala Dunia ini diperkenalkan pada tahun 1971. Okey, pada kejohanan ini Malaysia telah berjaya melayakkan diri sebanyak 7 kali. Okey, pada tahun 1975, Malaysia pernah menduduki tempat keempat dalam kejohanan ini. Ini antara pencapaian Malaysia dalam sukan antarabangsa. Okey, jadi murid-murid sudah tahu apa pencapaian Malaysia dalam sukan antarabangsa, iaitu antaranya Sukan SEA, Sukan Asia, Sukan Commonwealth, Sukan Olimpik, Piala Thomas, kejohanan badminton terbuka All England dan Hoki Piala Dunia. Okey, jadi kita akan lihat pula apa kepentingan sukan kepada pembangunan negara. Okay. Ini merupakan antara gambar yang menunjukkan atlet Malaysia menyertai sukan antarabangsa, iaitu gambar yang pertama di mana kontingen Malaysia di Sukan Commonwealth pada tahun 2018 yang diadakan di Australia. Okay. Dan gambar yang kedua iaitu penyokong Malaysia bersorak kepada atlet negara, dan gambar yang ketiga iaitu ini merupakan antara atlet negara yang berjaya memenangi pingat dalam Sukan Olimpik di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 2016. Okay. Ini merupakan antara kepentingan sukan kepada pembangunan negara, iaitu yang pertama, menyatu padukan masyarakat pelbagai kaum. Yang ini kita dapat lihat melalui macam sokongan rakyat Malaysia terhadap atlet negara. Yang kedua, mengangkat imej negara ataupun mengharumkan nama negara. Yang ini boleh dilihat apabila kita memenangi pingat emas lah, terutamanya apabila atlet negara memenangi pingat emas. Jadi lepas atlet negara menang pingat emas tu, akan diadakan sesi penyampaian pingat, dan waktu tu bendera Malaysia akan dikibar dan lagu kebangsaan kita iaitu Negaraku akan dinyanyikan. Okay. Seterusnya, mewujudkan peluang pekerjaan. Yang ni semestinya lah apabila contoh atlet negara yang menjadikan bidang sukan sebagai pekerjaan mereka. Sebab apabila contohnya lah bila menang sesuatu pingat
Ingat, Malaysia akan bagilah hadiah ganjaran atau sagu hati atas sumbangan pingat yang disumbangkan oleh atlet negara. Okey, yang terakhir sekali ialah mewujudkan hubungan diplomatik. Okey, yang ni maknanya contoh apabila contohnya Malaysia menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain, apabila Malaysia menyertailah sesuatu acara kejohanan bidang sukan. Contohnya macam contohnya Malaysia menyertai sukan Olimpik di London. Maknanya Malaysia dan juga pihak kerajaan di sana menjalinkan hubungan diplomatik dan seterusnya akan beri kebaikan kepada pembangunan negara. Okey. Jadi itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Okey, yang ini merupakan latihan iaitu cikgu nak kamu lengkapkan peta buih berikut dengan mengisi termasal sukan antarabangsa yang disertai oleh atlet negara. Okey, cikgu nak kamu buat peta buih ini dalam buku tulis. Kemudian hantar gambar kepada cikgu. Okey. Okey, kita sekarang berada di penghujungnya. Maknanya pada hari ini kita sudah belajar tentang kejohanan sukan antarabangsa, contohnya sukan Olimpik, sukan Asia, sukan SEA, dan sebagainya. Kemudian kita juga belajar tentang apa kepentingan sukan kepada pembangunan negara, iaitu antaranya mengeratkan hubungan silaturahim, mewujudkan hubungan diplomatik, menyatu padukan rakyat di negara kita. Okey, itu sahaja hari ini, pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap semoga murid-murid dapat ilmu yang diajar pada hari ini. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.